Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya membincangkan bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Keuangan bagi Matematik KSSM tingkatan 4. Subtopik 10.1 Perancangan dan Pengurusan Keuangan. Standard pembelajaran membina dan membentang pelan keuangan peribadi untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang dan seterusnya menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan tersebut. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana membina dan membentang pelan keuangan. Seterusnya kita akan lihat kebolehkelaksanaan pelan keuangan yang kita bina itu. Bagaimanakah anda menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan jangka pendek dan jangka panjang? Tujuan pelan keuangan untuk seseorang individu adalah untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Justru individu itu mestilah mengenal pasti sumber pendapatan dan perbelanjaan di dalam kehidupannya. Pelan keuangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada pendapatan dan mengutamakan perbelanjaan tetap seperti sewa rumah, ansuran kereta dan baki kad kredit. Jadi apa yang kita perlu lakukan jika aliran tunai adalah negatif? Oleh itu, seseorang yang mempunyai aliran tunai negatif mestilah membetulkan pelan keuangannya, mengurangkan perbelanjaan tidak tetap dan menambah pendapatan mengikut kemahiran. Jadi sekarang kita lihat satu contoh bagaimana kita akan menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ini adalah pelan keuangan Encik Yusof. Aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember bagi tahun 2019. Encik Yusof adalah seorang ejen insurans dan isterinya adalah seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Jadi pelan keuangan sedia ada Encik Yusof, gajinya adalah RM5,000, pendapatan pasif tiada, maka jumlah pendapatan bulanannya adalah RM5,000. Jadi kita lihat tolak simpanan tetap bulanan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan tetap. Tolak simpanan untuk dana kecemasan ada RM200 untuk dana kecemasan. Jadi berikutan itu baki pendapatannya adalah RM4,800 dan perbelanjaan tetap bulanannya adalah ansuran rumah RM1,000, premium insurans RM500. Jadi jumlah perbelanjaan tetap bulanan RM1,500. Jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan, makanan dan minuman RM900, pendidikan RM600, petrol RM420, bil telefon RM480, bil utility RM500, melancong RM400. Jadi jumlah perbelanjaan tidak tetapnya adalah RM3,300. Jadi berikutan dengan ini pendapatannya kita dapati tiada lebihan ataupun tiada berlakunya kekurangan. Jadi persoalan yang pertama di sini, Encik Yusof ingin membeli komputer yang bernama FAS bernilai RM6,000 bagi urusan jual insurans dalam masa setahun. Okey, daripada pelan keuangan Encik Yusof, kita lihat pendapatannya di sini RM5,000 ditolak kecemasan. Jadi kita ada RM4,800 dan jumlah perbelanjaannya adalah RM1,500 jumlah perbelanjaan tetap dan RM3,300 jumlah perbelanjaan tidak tetap. Dan baki pendapatan selepas simpanan kecemasannya adalah RM4,800. Jadi daripada pelan keuangan Encik Yusof sebentar tadi, baki pendapatan tolak jumlah perbelanjaannya tadi adalah RM4,800 tolak RM4,800 bersamaan dengan RM0. Jadi berdasarkan pelan keuangan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek. Iaitu bermakna Encik Yusof tidak boleh membeli komputer berjenama FAS yang bernilai RM6,000 dalam jangka masa pendek. Oleh itu sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamatnya.
Anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah keuangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Jadi kita akan fikirkan bagaimanakah cara kita akan membantu Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya. Berikutan dengan itu, untuk membantu Encik Yusof mencapai matlamatnya, kita akan timbulkan pula persoalan kedua, iaitu yang pertama, adakah Encik Yusof mengurus keuangan dengan cekap? Yang kedua, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? Yang ketiga, bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Dan yang keempat, kita akan wujudkan plan keuangan baru berdasarkan konsep SMART. Jadi, berdasarkan persoalan kedua ini, kita akan mewujudkan suatu plan keuangan baru bagi Encik Yusof supaya memudahkan Encik Yusof mencapai matlamatnya. Jadi kita akan jawab persoalan ini satu persatu terlebih dahulu bagi mendapatkan plan keuangan yang baru. Okey, bagi menjawab persoalan yang pertama tadi, adakah Encik Yusof menguruskan keuangan dengan cekap? Jadi kita kaji plan keuangan sedia ada Encik Yusof, kita dapati bila nilai bil telefon, utility, petrol adalah sangat tinggi di sini. Selain itu, Encik Yusof juga tidak mempunyai simpanan tetap bulanan. Dengan itu, kita dapat membuat kesimpulan beliau tidak menguruskan keuangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, makan dan minuman serta tidak ada perlaburan untuk masa depan. Jadi untuk persoalan yang kedua, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya? Jadi kita lihat semula matlamat Encik Yusof tadi adalah untuk membeli komputer yang berjenama FAST bernilai RM6,000 dalam masa setahun. Maka simpanan bulanan yang perlu dilakukan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya adalah bersamaan dengan harga komputer tadi, iaitu RM6,000 dibahagi dengan 12, iaitu bernilai RM500 sebulan simpanan yang harus dilakukan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamatnya. Jadi persoalan yang seterusnya, bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Jadi kita lihat Encik Yusof adalah seorang ejen insurans. Ini bermakna jumlah pendapatan Encik Yusof akan bertambah sekiranya dia mendapatkan pelanggan atau klien yang lebih ramai untuk mengambil plan insurans daripada Encik Yusof. Berikutan dengan itu, Encik Yusof boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baru. Jadi untuk persoalan yang seterusnya, kita akan wujudkan plan keuangan baru berdasarkan konsep SMART. Jadi kita ingat kembali, S untuk SMART adalah spesifik, khusus, M measurable boleh diukur, A attainable boleh dicapai, R realistic iaitu bersifat realistik dan T for time bound untuk tempoh masa. Jadi spesifik khusus di sini adalah matlamat Encik Yusof tadi, iaitu untuk membeli komputer. Jadi measurable boleh diukur, kita telah menjawab persoalan sebentar tadi, iaitu matlamatnya bernilai RM6,000 memerlukan simpanan bulanan RM500 untuk mencapai matlamat seperti kehendak Encik Yusof dalam persoalan tadi. Jadi untuk attainable boleh dicapai, matlamat Encik Yusof boleh dicapai dengan mencapaikan simpanan bulanan sebanyak RM500 daripada jumlah pendapatan RM5,000 sebulan. Jadi untuk realistik, adakah RM500 simpanan sebulan itu bersifat realistik? Kita dapati 500 daripada 5,000 hanya merupakan 10% daripada pendapatan Encik Yusof. Jadi ianya suatu yang bersifat realistik, kerana untuk plan keuangan yang cekap, sudah semestinya kita akan mendahulukan 10% simpanan daripada pendapatan. Jadi untuk T for time bound, iaitu tempoh masa,
Seperti di dalam matlamat Encik Yusof tadi, tempoh masanya adalah setahun, adalah cukup untuk mengumpul RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak RM500. Jadi kita telah letakkan konsep smart dalam pelan keuangan yang baru bagi Encik Yusof. Jadi kita akan melaksanakan pelan keuangan baru Encik Yusof seperti mana kita bincangkan ketika menjawab persoalan-persoalan berkenaan pelan keuangan Encik Yusof sedia ada. Jadi gaji Encik Yusof RM5,000, pendapatan pasifnya tiada, jumlah pendapatannya juga adalah RM5,000 dan sebentar tadi kita telah membincangkan bahawa untuk mencapai matlamat Encik Yusof perlu ada simpanan tetap bulanan 10% daripadanya iaitu RM500. Jadi ini kita wujudkan sesuatu perubahan yang baru di sini. Jadi simpanan untuk dana kecemasan dikekalkan RM200, baki pendapatan Encik Yusof adalah RM4,300. Jadi kita akan tolak dengan perbelanjaan tetap bulanan. Biasanya perbelanjaan tetap bulanan kita tidak akan ubah kerana ianya akan memberi kesan jangka panjang kepada Encik Yusof. Jadi dekat sini masih lagi dikekalkan iaitu pinjaman rumah, insurans sebanyak RM1,500, tetapi kita ubah suai bagi perbelanjaan tidak tetap kerana daripada penyelidikan kita tadi, perbelanjaan tidak tetapnya ada yang kelihatan sangat tinggi untuk beberapa perkara. Jadi di dalam ruang berwarna merah ini adalah pendapatan tidak tetap yang kita jimatkan iaitu makanan dan minuman masih dikekalkan RM900. Pendidikan anak-anak juga kita kekalkan. Tetapi kita jimatkan untuk belanja petrol daripada RM420 kepada RM300, bil telefon daripada RM480 kepada RM300, bil utility RM500 kepada RM350 serta peruntukan pelancongan daripada RM400 kepada RM200. Jadi di situ juga kita letakkan suatu hal yang sangat penting lagi iaitu dengan mengadakan pelaburan. Jadi kita cadangan pelaburan amanah saham RM150 sebulan. Jadi jumlah kesemuanya sekiranya sebentar tadi RM3,300. Sekarang jumlah pendapatan tidak tetap adalah RM2,800, di mana pendapatan lebihan dan kekurangannya juga adalah sama seperti asal. Jadi kita lihat di sini, kita tambah simpanan tetap RM500 untuk mencapai matlamat komputer serta pelaburan RM150 hasil penjimatan beberapa perkara di dalam perbelanjaan tidak tetap bulanan. Jadi daripada situ kita dapati simpanan RM500 sebulan membantu Encik Yusof mengumpul RM6,000 pada hujung tahun 2020 bagi mencapai matlamatnya untuk membeli komputer. Seterusnya kita akan menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan Encik Yusof. Jadi setiap perancangan keuangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Jadi di antara faktor tumpuan adalah seperti kadar inflasi, kerana kadar inflasi boleh menyebabkan peningkatan kos taraf hidup. Jadi jika keadaan ini berlaku, kita perlu melakukan beberapa perkara seperti meningkatkan jumlah perbelanjaan. Jadi jika berlaku, perlu menambah pendapatan. Jadi jika berlaku peningkatan kos taraf hidup, bermakna perbelanjaan juga meningkat, maka kita perlu menambahkan pendapatan. Oleh itu, pelan keuangan adalah satu cara yang bijak bagi mencapai matlamat. Antara langkah berjaga-jaga yang telah dilakukan dalam pelan keuangan Encik Yusof tadi adalah dengan melabur dalam amanah saham. Maka jumlah perbelanjaan tambahan juga boleh diatasi daripada dividen yang diterima daripada pelaburan amanah saham yang telah dilakukan oleh Encik Yusof sebentar tadi iaitu RM150 sebulan. Seterusnya kita akan bincangkan pula pelan keuangan jangka panjang. Tujuan pelan keuangan jangka panjang adalah untuk mencapai matlamat keuangan yang dirancang pada peringkat awal.
Plan keuangan jangka panjang biasanya yang melebihi 5 tahun seperti plan pendidikan anak-anak, persaraan dan pembelian rumah. Jadi aspek utama yang perlu diambil kira adalah kadar inflasi, kadar faedah serta kesihatan diri. Jadi apakah tindakan semasa membina plan keuangan jangka panjang? Kita haruslah memulakan tabungan awal. Plan keuangan yang berbeza bagi setiap individu. Pendapatan individu atau pendapatan gabungan suami isteri membolehkan simpanan mencukupi dalam tempoh masa yang lebih pendek bagi mencapai plan keuangan jangka panjang. Jadi kita lihat soalan contoh 6, muka surat 285 di dalam buku teks. Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah RM6,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga RM720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM72,000. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Dan soalan B, adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Berikan justifikasi anda. Jadi untuk mencapai matlamat membeli rumah 2 tingkat berharga RM720,000, Encik Yusof perlu membayar 10% daripadanya wang pendahuluan iaitu RM72,000. Ini bermakna dalam tempoh setahun Encik Yusof perlu menyimpan iaitu RM72,000 bahagi dengan 6 tahun disebabkan dalam masa 6 tahun selepas berkahwin untuk membeli rumah, maka RM12,000 adalah simpanan tahunan yang perlu dilakukan oleh Encik Said. Seterusnya, berapakah sebulan yang perlu disimpan oleh Encik Said? Jadi untuk RM12,000 setahun, kita bahagi pula dengan 12 bulan. Ini bermakna RM1,000 perlu disimpan setiap bulan bagi mencapai matlamat Encik Said iaitu membayar pendahuluan RM72,000 bagi harga rumah RM720,000. Bagi keluarga Encik Said, jumlah simpanan bulanan sebanyak RM1,000 sebulan bagi mencapai matlamat jangka panjang adalah tidak sukar memandangkan jumlah pendapatan sebanyak RM8,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap pula adalah RM6,500. Ini menunjukkan RM1,000 sebulan adalah realistik untuk disimpan oleh Encik Said. Seterusnya, adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Untuk membayar harga ansuran rumah yang bernilai RM720,000, sudah pastilah ansuran bulanannya adalah sangat tinggi. Maka, adakah Encik Said bijaksana? Jawapannya adalah tidak. Walaupun Encik Said boleh membayar wang pendahuluan RM72,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar membebankan beliau kerana jumlah perbelanjaannya adalah tinggi. Jadi kita telah selesai menjawab soalan contoh 6 berkaitan dengan plan keuangan jangka panjang. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini mampu memberi manfaat kepada semua yang menonton. Sekian, terima kasih.